Boleh pun. Boleh. Siapa pakai IIJ tu? IIJ 18 17. Siapa pakai IIJ 19 tu ada button record tak? Tu ni boleh record. Tak apalah kalau tak boleh kita teruskan program. Nanti lambat pula. Masing-masing ada urusan kan hari ni. Alumni ada tu yang masuk tadi. Boleh kita mulakan. Kita mulakan. Tak pasti berapa orang alumni tadi. Ada saya perasan masuk tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat datang dan tahniah kepada pelajar-pelajar baru yang telah berjaya melanjutkan pelajaran di peringkat ijazah sarjana muda ke Universiti Malaya, khususnya ijazah sarjana muda Usuluddin Dakwah dan Pembangunan Islam Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Sebelum itu, kita akan adakan sesi bersama jabatan ini. Kita buat, tak adalah formal sangat, okey, tapi ada pantun untuk semua. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara, pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Yang berbahagia, Dr. Nuraudah binti Haji Sirin, Ketua Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Seterusnya, pensyarah-pensyarah Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan, pembantu tadbir, para alumni, para pelajar serta pelajar baru yang kita kasihi sekalian. Alhamdulillah, ya, walaupun di alam maya dapat juga kita bertemu, walaupun tidak secara fizikal. Tanpa melengahkan masa, kita teruskan kepada ucapan alu-aluan daripada Wakil Lajnah Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Dengan segala hormatnya dipersilakan Timbalan Ketua Lajnah Najwa Halim untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Najwa binti Abdul Halim, tahun 3. Saya Timbalan Ketua Lajnah. So saya akan bercakap kepada semua pelajar baru, wakil daripada Lajnah lah. Saya nak ucapkan selamat datang kepada semua para pelajar kerana dan tahniah diucapkan kepada semua kerana dapat masuk ke universiti dan juga jabatan dakwah. Sebelum tu selamat datang kepada bonda, pensyarah-pensyarah, pembantu tadbir dan juga alumni dan semua pelajar yang datang pada Google Meet ini. Di Google Meet ni, terima kasih kerana masuk Google Meet ni untuk menyambut adik-adik kita yang baru ni. Tahniah diucapkan. Saya nak ucapkan tahniah kepada adik-adik kerana dapat belajar sambung UM. Lepas tu kalau ada apa-apa masalah boleh bagi tahu Lajnah ataupun saya sendiri, dan boleh juga tanya kepada abang-abang senior dan juga pensyarah-pensyarah untuk sebarang soalan lah.
Di samping tu tahniah kerana dapat masuk Jabatan Dakwah. So pada sesi kali ini kita tak dapat berjumpa face to face, kita dapat berjumpa di alam maya, tapi tak menghalang untuk kita berkenal sesama kita. Jadi kalau ada apa-apa masalah boleh rujuk kami lah. Itu saya nak cakap. Selamat datang dan terima kasih. Saya akan serahkan kepada pengurusi balik. Terima kasih diucapkan kepada Timbalan Ketua Lajnah kita atas ucapan yang begitu ringkas dan menarik ya. Walaupun berada di alam maya tetapi kita perlu mengeratkan lagi ukhuwah silaturahim. Selamat datang ke alumni Mr. Kimball. Okey, seterusnya tanpa melengahkan masa lagi, kata orang tak kenal maka tak cinta. Jomlah kita berkenalan dan bercinta dengan pensyarah-pensyarah kita yang dapat hadir bersama-sama kita di dalam Google Meet ini. Maka saya serahkan kepada Ketua Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan untuk memberi ucapan, seterusnya memperkenalkan pensyarah-pensyarah kepada pelajar-pelajar baru. Dengan segala hormatnya dipersilakan yang lebih mesra kita panggil sebagai bonda, Dr. Nur Rodah binti Haji Sirin. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dikasihi para pensyarah di Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan, para alumni yang sudi hadir pada hari ini, dan juga anak anda senior dan junior yang ada di dalam pertemuan kita pada hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala walaupun kita dipertemukan dalam majlis secara maya ini, diharapkan semuanya sentiasa berada dalam keadaan yang baik, menjaga kesihatan dan menjaga keselamatan masing-masing. Terlebih dahulu tu bonda nak mengucapkan selamat datang kepada semua pelajar-pelajar baru. Kalau dalam senarai yang diperolehi kita ada 31 orang. Cuma tak pasti berapa orang lelaki, berapa orang perempuan. Tapi seperti biasalah perempuan melebihi jumlah lelaki. Itu biasa tu, turun temurun. Amirul ada senarai nama ke pelajar baru kita? Saya ada bonda. Ya, ada berapa orang lelaki? 6 atau 7. 6 atau 7. Maknanya selebihnya wanita lah Yang dari Singapura pun perempuan 3 orang. Ya. Jadi kita tambah itulah 6 hingga 7 orang. Itu biasa. Agak kekok juga sebenarnya bila berbicara menggunakan komputer ni Kalau kelas tak apalah, kita ada silibus. Jadi untuk hari ni bunda di rumah ni jadi ada gangguan sikit. Okey, nak melayan anak. Ini nak berucap ke nak mengenalkan diri ni Amirul? Boleh bonda, ucapan ringkas boleh, perkenalan diri. Perkenalan diri tu bonda. Okey. Untuk makluman bonda berasal daripada Sabak Benam, Selangor. Bersekolah di Sekolah Agama Menengah Tinggi Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Batu 38, Sabak Benam. Nanti kalau ada yang berasal dari sekolah tu boleh hai-hai lah dekat bonda lepas ni. Nama Nur Rodah binti Haji Sirin. Ayu. Welcome back. Kita ada alumni di situ. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan cara online ni kita
mendatangkan lebih ramai alumni ya. Mungkin secara fizikal kita ada masalah pertemuan ya sebab jarak dan sebagainya. Mungkin dengan cara online ni kita boleh berkongsi sebenarnya ya, berkongsi kenangan, berkongsi nostalgia ya, antara jabatan dan alumni ya. Sebenarnya kita sebuah jabatan yang dari tahun 1998 ya, Bonda masuk ke Akademi Pengajian Islam pada tahun 1999 ya, sehingga kini dan dalam kumpulan pensyarah Bonda yang paling senior lah ya, walaupun umur tidaklah muda lagi ya. Okey, kemudian Bonda meneruskan pengajian ke Universiti Malaya pada tahun 1988 dalam dah lahir belum ada ramai yang belum lahir rasanya ya dalam grup ni. 88. Ikmal dah lahir dah belum kemudian grad tahun belum. Grad tahun 92. 92 dah lahir belum? Belum juga. Nampaklah memang dah belum muda, tidak muda lagi. 92 grad dari Fakulti Sastra dan Sains Sosial dalam bidang penulisan. Kemudian mulalah bekerja macam-macam, pengalaman bekerja sebagai editor, sebagai reporter, sebagai guru, paling banyak sebagai guru lah. Kemudian melanjutkan pelajaran ya, bila dah berkahwin ada anak 2, melanjutkan pelajaran, ambil master, dapat beasiswa Zah Universiti Malaya, jadi ambil bidang media. Kemudian tahun 99 dipanggil untuk menjadi pensyarah di Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Kemudian bercuti belajar, ambil PhD tahun 2005, 2008 Bonda masuk, 2010 baru grad PhD. Kemudian sambung belajar lagi, ambil sarjana muda bidang dakwah dan kepimpinan di UKM. Ya, tahun 2013 Bonda grad di UKM. Jadi di situlah liku-liku pembelajaran. Maknanya pembelajaran Bonda ni komplit ya, daripada sekolah rendah sampailah ke universiti, komplit dah. Rasanya kalau nak belajar lagi tu insya-Allah. Sebab belajar ni adalah satu tugas sepanjang hayat. Kita kena tanamkan di hati rasa cinta kepada ilmu. Sebab ilmu itu, menuntut ilmu itu adalah jalan ke syurga. Kalau bolehlah, itu cita-cita Bonda sebenarnya. Kalau boleh kita mati dalam keadaan menuntut ilmu, itu satu cara yang itulah sebab menuntut ilmu tu jalan ke syurga kan. Jadi kalau boleh dalam menuntut ilmu tu, kalau kita pergi menghadap Allah itu dalam keadaan menuntut ilmu tu, insya-Allah kita sedang menuju jalan ke syurga. Jadi jangan takut ataupun jangan menyesal bila dapat masuk ke Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan sebab ada sebahagian pelajar yang bukan pilihan pertama di Jabatan Dakwah. Dia punya cita-cita nak masuk UIA, rata-ratanya UIA tak dapat, dia kecewa. Bila kecewa dapat offer di Universiti Malaya, dapat pula Jabatan Dakwah. Jadi dia tak ada mood, dia buat perangai kat jabatan, macam-macam isu yang berlaku lah. Dan atas sebab tak minat dalam bidang itu. Tapi siapa sebenarnya yang menghantar kita ke jabatan ini? Siapa yang menghantar kita untuk mengikuti program ini? Sedangkan apa yang kita lalui ini ialah satu jalan ke syurga. Kenapa kita nak tolak tawaran itu? Jadi terimalah bahawa sebab jabatan dakwah ni bukan satu jabatan yang tak ada prestige. Kita ni satu jabatan yang penting sebenarnya. Satu jabatan yang akan berfungsi bila kita keluar kelak, akan terpikul di bahu kita satu tanggungjawab untuk kita menyampaikan ilmu itu, menyampaikan Islam kepada masyarakat. Tugas kita sebagai pendakwah, tugas kita sebagai khalifah. Jadi bila diberi peluang untuk menuntut ilmu itu, capailah sebanyak mana ilmu yang telah disampaikan oleh pensyarah. Ilmu itu bukan hanya di dalam kelas, tapi ambil juga di luar kelas.
ambil di jabatan lain, ambil di fakulti lain, ambil juga di luar sana bersama NGO, bersama mana-mana gerakan dakwah yang boleh kita sertai supaya ilmu yang ada yang kita pelajari di dalam kelas itu boleh kita sebarkan, boleh kita manfaatkan, boleh kita tingkatkan lagi secara amali. Sebab ilmu dakwah itu bukan ilmu teori sahaja. Kita memerlukan ilmu yang bersifat praktikal. Ilmu yang memerlukan kita melaksanakan atau amalikan atau amalkan ilmu itu dalam kehidupan kita. InsyaAllah kita pelajar jabatan dakwah bukan sahaja mempelajari satu ilmu teori, tetapi kita akan mempelajari ilmu yang bersifat amali, yang bermanfaat untuk kehidupan kita sepanjang hayat. Bonda memiliki 6 orang anak, ramai kan? Tapi nanti kita ada pesyarah lagi ramai. Memiliki anak yang ramai, 3 orang perempuan dan 3 orang lelaki dan ada seorang cucu. Jadi bonda ni dah jadi nenda dah. Bukan bonda lagi, dah boleh panggil nenda dah. Dan cucunda dalam kalangan alumni pun dah ramai dah ni. Jadi kita boleh berkenalan nanti. Okey, bonda nak memperkenalkan pesyarah-pesyarah kita yang ada di depan ni, pesyarah-pesyarah kita lah. Kita mulakan dari mana ni? Daripada kanan kanan kita Ataupun saya mulakan dengan tak apa, nanti takut pelajar baru tak kenal. Jadi kita mula daripada kanan. Yang pakai songkok tu Dr. Syed Buhar Musal Kasim. Bidang beliau ialah psikologi dakwah. Nanti mungkin Dr. Syed boleh perkenalkan diri secara personal. Perkenalkan secara umum saja. Sebelah Dr. Syed itu Dr. Nur Syahidah, bidang pembangunan insan. Beliau tidak dapat bersama kita hari ini sebab dia ada kursus, menghadiri kursus. Kemudian sebelahnya ialah Dr. Muhammad bin Yusof, bidang beliau ialah pengucapan dakwah, komunikasi dakwah. Beliau sedang cuti sabbatical, juga tak dapat bersama kita pada hari ini. Kemudian sebelahnya saya sendirilah, bidang saya ialah media dakwah. Sebelah saya tu Dr. Yusmini Muhammad Yusof, bidang kaunseling. Dan sebelahnya Dr. Fakrul Adabi. Dr. Yusmini pun tak dapat bersama kita hari ini sebab dia sedang melaksanakan tugas kaunselernya di luar. Sebab beliau di luar tidak, dia ada kaunseling, dia tengah berdepan dengan klien hari ini. Kliennya dalam kalangan staf Universiti Malaya juga. Kemudian Dr. Fakrul Adabi. Fakrul Adabi ni bidang pembangunan insan. Sebelahnya Dr. Nurul Husna Mansur juga tak dapat bersama kita pada hari ini. Beliau ada kursus juga. Beliau ni bidang apa? Bidang dakwah lah, strategi dakwah dan juga pembangunan insan. Kemudian sebelahnya kita ada pesyarah foreigner di sini iaitu Dr. Ashraf Muhammad Zaidan. Beliau sekarang berada di Turki. Jadi kalau menghadiri kelas beliau nanti, dia akan online lah dari Turki sebab tak dapat balik ke Malaysia atas sebab-sebab pandemik sekarang ni lah. Okey, jadi itu sajalah ucapan bonda pada hari ini. Semoga semua di sini bukan sahaja adik-adik baharu ni, juga kepada pelajar-pelajar senior agar terus bermotivasi dan meningkatkan diri dalam menuntut ilmu. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada bonda atas Dina. Ramai alumni saya rasa di sini. Nanti kita bagi peluang mereka bercakap. Okay, silakan. Okey, seterusnya kita macam bonda katakan sebentar tadi, kita beri peluang kepada alumni
untuk memberikan sepatah dua kata. Jika ada alumni yang sudi untuk bersama-sama kita pada hari ini, kongsikan sikit pengalaman ataupun ucapan kepada mahasiswa-mahasiswa baru yang telah berjaya menyambung pengajian ke Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Jika ada, dipersilakan, saya mengalu-alukan. Kita ada Jahideh di sini. Ya, Jahideh dari Sarawak. Ni Alang pun ada. Jahideh boleh cakap tak sikit? Jahideh, lama tak dengar. Mana Jahideh? Apa khabar orang Sarawak? Tak ada mana dia pergi? Segan ke? Ayu, Rohayu Abu Bakar. Mungkin pencara berucap dulu, rindu dengan pencara. Alang cakap pencara. Syarah dulu. Ya. Pencara. Kalau boleh, lecturer dululah. Oh, ada betul. Lecturer, ya. Tengok. Dr. Fakrul dululah. Baik, dipersilakan Dr. Fakrul. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah dan terima kasih semua. Tutup presentation tu biar Dr. Fakrul keluar. Alhamdulillah, saya pun macam Dr. Nuraudah jugalah. Rasa pelik cakap seorang-seorang ni. Jadi, ahlan wa sahlan lah kepada pelajar baru dan juga kepada pelajar lama. Dan seperti mana kita maklumi bahawa universiti adalah pusat gedor ilmu yang mana pelajar datang ke sini untuk menuntut ilmu. Jadi pasanglah niat supaya betul-betul keikhlasan kita untuk ilmu dan mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sedikit pengenalan diri lah. Saya ni nama Fakhrul Adabi bin Abdul Qadir. Mungkin paling tua lah insyaAllah di Universiti Melayu di Jabatan Dakwah ni. Lahir 1967. Kerana Dr. Nuraudah kata anak paling ramai. Alhamdulillah rezeki murah dapat 9 orang anak. Alhamdulillah. 2 perempuan dan 7 lelaki-lelaki. Alhamdulillah dah ada 2 menantu dan seorang cucu. Memang bukan abah lagi lah, atuk lah ni, atuk abah lah. Macam KJ dia bonda, dia mungkin tuk bonda kot dia tu. Macam ni tuk abah sekarang ni. Okay. Kerana pelajar baru merupakan yalah, macam anak-anak saya semua. Jadi dulu belajar di Universiti Al-Azhar bidang syariah, kemudian belajar sarjana Master Sains di Universiti Putra Malaysia bidang pembangunan belia. Kemudian saya menyiapkan PhD di Universiti Melaya bidang pembangunan insan. Dan di bidang saya bidang pembangunan insan lah. Jadi saya rasa tak perlu saya panjang kat sini. InsyaAllah saya pun nak dengar juga ucapan daripada alumni, pelajar-pelajar lama saya tu. Mungkin banyak cerita-cerita indah daripada mereka tu, insyaAllah. Kita sama-sama mendengar ucapan daripada mereka, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Fakrul Adabi. Kita lihat di sini Dr. Said pun bersama kita ya, Dr. Said Al-Kazimi. Jika dipersilakan, jika ada sepatah dua kata daripada Dr. Said. Dr. Said. Dr.
Syed ada tak? Ada ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome all new students to our garden of knowledge. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana wa syafi'una Muhammad. Alhamdulillah, Ketua Jabatan kita Dr. Raula, pensyarah kanan kita Dr. Fakhrul, dan saudara dan saudari daripada lajnah kita. Alhamdulillah, alumni kita dan para pelajar-pelajar yang baru alhamdulillah datang ke wadah Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan Universiti Malaya. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Saya Sayyid Al-Kazimi dari JDPI, pensyarah dalam bidang dakwah, psikologi, Al-Quran dan Sunnah. InsyaAllah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada para pelajar-pelajar kami akan dapat ilmu manfaat, ilmu nafi'i dengan berjayanya insya-Allah dan dunia dan akhirat ya rabbal alamin. Insya-Allah kita sama-sama doa pandemik ini cepat akan hilang dan kita akan bertemu di kampus nanti insya-Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Syed atas ucapan ringkas yang telah diberikan. Jika kita lihat di sini, itu sahaja pensyarah yang bersama kita pada hari ini. Kita ada juga pembantu takbir bersama dengan kita, Puan Rohani binti Muhammad Arifin. Jika ingin juga memberikan sepatah dua kata kepada pelajar-pelajar baru, dipersilakan. Say hi Ani. Ani, say hi. Oh, tak ada mic. Ada mic pula, kamera pun tak ada. Tak apalah. Tak apa. Okay. Perkenalkan ya, pelajar-pelajar baru tu kita punya pembantu takbir orang kuat jabatan ya. Ada apa-apa masalah berkaitan dengan jabatan boleh berurusan dengan Puan Rohani binti Muhammad Arifin. Seterusnya kita pergi kepada alumni. Alumni kita sudah bersedia ya berkobar-kobar masing-masing untuk berkongsi pengalaman dengan pelajar-pelajar baru. Tu Mr. Kimball ada tu. Mr. Kimball. Orang hebat ni, orang hebat. Maka dengan itu saya menjemput alumni untuk memberikan sepatah dua kata. Silakan. Kimball dulu ke? Hakim cerita sikit pengalaman yang sampai jadi fellow perdana ni. Bagi motivasi ke adik-adik di sini. Tengah sibuk, dia tengah sibuk. Ke lain. Okey. Alang Naimi. Mungkin Alang. Mungkin alumni kita. Hamnah pun ada, Hamnah. Ramai juga ni. Ke Dina ke mana? Okey, Alang. So. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bunda Raudha, Ayahanda Ustaz Fakhrul, Dr. Syed, senior-senior serta adik-adik yang dah dipilih Allah untuk ke Jabatan Dakwah. Alhamdulillah, kakak-kakak, abang-abang, alumni. So, Alhamdulillah hari ni duduk kat rumah ini.
kerja di rumah sebab nak bersiap sedia untuk program dengan Kementerian Kesihatan. So saya kenalkan, saya Nur Naimi Muhammad Som dan Zainon, berasal daripada JDT dan Konvo tahun 2005 lama dah ya. Dan memilih jabatan dakwah adik-adik sebenarnya satu pilihan yang ada orang kata macam kenapa tak ambil syariah? Kenapa tak ambil syariah yang ada peluang kerja? Tetapi pengalaman saya sebenarnya ringkas kat sini Puan Dina kawan saya, konsultan sama juga. Dan saya sekarang ni sebenarnya bertugas sebagai pemilik kepada syarikat MSQ Power Training, menguruskan training motivasi, juga mutawif dan juga perunding hartanah. Jadi apa yang saya dapat belajar di jabatan dakwah banyak sebenarnya adik-adik. Tidak lain tidak bukan ialah macam mana kita nak latih confident kita bila berhadapan dengan orang, bila bercakap dengan orang lain. Benda tu agak sukar kita belajar di luar. Pengucapan dakwah, bidang saya lepas saya ambil dakwah, saya ambil psikologi counselling di UKM. Dan ada basic counselling. Di situ juga kita ada istilah yang Dr. Fakrul dan Tuan saya Dr. cakap ni berkaitan dengan manfaat. Hidup ni memberi manfaat. Jadi nak memberi manfaat, kita mesti ada sesuatu yang kita boleh bagi pada orang. Dan bila pengalaman berada dalam bidang dakwah ni, banyak benda yang alhamdulillah dapat guna pakai untuk berkongsi dengan insan-insan lain lah. Dan rezeki saya punya jodoh juga bersama dengan alumni jabatan dakwah juga, kan. Walaupun berlainan umur, saya habis convocation baru beliau masuk, Puan Karimah Harun. Kalau adik-adik semua follow Facebook beliau, Karimah Harun. Beliau merupakan perunding image dan dah mengendalikan program-program bersama dengan banyaklah, dengan institusi isteri YB Negeri Kelantan. Kalau sepatutnya kalau ikutkan jadual, kami ke Sabah juga untuk buat training dengan bakal-bakal YB bawah Barisan Nasional itu. Tapi alhamdulillah kami dibatalkan last minute. Kami bersyukur dan kami tak pergilah. Bukan sebab politik, kami bukan orang politik, tetapi apa saja yang boleh kita beri manfaat pada manusia, kita bagi. Jadi adik-adik yang dapat masuk jabatan dakwah, tidak lain tidak bukan, sebenarnya kena banyak-banyak bersyukur. Sebab okey, saya berkongsi sikit macam mana Dr. Rodah cakap tadi, jabatan syariah memang lebih praktikal dan usuluddin yang lain, jabatan lain lebih kepada ilmu. Memang ilmunya banyak dan jabatan dakwah tidak kurang banyak ilmu dan kita lebih kepada praktikal. Praktikal maksudnya bagaimana kita nak berhadapan dengan masyarakat, kita ada teknik dan cara bercakap, kita ada ilmu metodologi dakwah. Benda-benda ni semua yang bukan senang kita nak dapat dan kita nak belajar kat luar dengan keadaan yang senang-senang gitulah. Jadi terima kasih jabatan dakwah pada pensyarah-pensyarah Bonda Raudhah yang tak putus-putus mendoakan kami, dan sejak dululah kami panggil beliau Bonda, yang menyebabkan saya dan isteri saya termasuk terjebak ke jabatan dakwah ni sebenarnya. Ni cerita dulu lah kan. Sebenarnya masa daripada dalam Puri, saya tak tahu nak masuk mana. Sebab ingat masuk jabatan Quran kan. Kita tak tahu, tak dapat gambaran. Sampailah pergi ke UM dengan Dr. Raudhah present masa tu. Masa Dr. Fakrul tak ada lagi. Dan waktu tu Dr. Raudhah present, baru tu menarik juga jabatan dakwah ni. Dan masa tu lah lahir sangat rasa bersyukur. Sebab di kesibukan dengan Palapis waktu tu kan, dengan College 5 punya program. Tapi saya rasa kita yang kena atur masa. Okey, satu lagi adik-adik semua bila masuk universiti, berbeza dengan zaman sekolah. Adik-adik di zaman sekolah, adik-adik dikontrol oleh pihak cikgu. Ya? Cikgu kontrol, belajar, tuition, sebagainya. Tapi kat universiti, anda memilih, pertama nak pilih siapa? Pilih rakan yang betul. Tak kisahlah kita ni bidang agama ke, kita bidang bukan bidang agama ke, adik-adik kena pilih kawan-kawan yang kalau kita mati dengan dia, kita boleh masuk syurga dengan dia. Tu maksud saya. Dekat jabatan dakwah ataupun tak kisah mana-mana pun, ujian yang paling besar orang agama ni tidak lain tidak bukan di zaman universiti apa dia? Apa dia? Amirul, apa dia? Tuan Amirul. Najwa, apa dia paling besar sekali antaranya? Jawab sikit. Apa ujian paling besar yang you all rasa? Yang kalian rasa? Najwa apa Najwa? Kawan. Kawan Kalau Amirul? Amirul, Najwa? Dengan orang Relationship. Orang lain relationship. Dahsyat. Mr. Kim tu apa Mr. Kim?
Saya alumni Yelah, dulu. Cabaran dulu. masa PUM Saya rasa masa kot. Kalau pendapat saya lah masa. Okey, ada orang yang bermasalah cabaran dengan masa, ada orang dengan kawan, relationship, ada orang dengan cinta adik-adik. Yang paling best waktu UM ni bercinta lah. Kan? Tanya siapa-siapa yang dah bercinta sama-sama jabatan dakwah tu. Tapi saya cabaran cinta tak ada waktu U. Sebab saya fokus memang saya punya aim masa tu nak buat terbaik untuk mak saya. Dan alhamdulillah rezeki saya waktu tu alhamdulillah lah boleh dapat first class. Alhamdulillah. Hadiah yang paling best PTPTN free lah. Jadi tak perlu bayar. Dan masa palapis pun kita buat sungguh-sungguh dapat juga anugerah akademik terbaik. Bukan sebab pandai adik-adik. Sebab macam Tuan Kim cakap tadi masa. Macam mana mengurus masa. Okay? Nak cari cinta tak ada masalah. Tapi biar cinta tu utamakan cinta apa dululah. Okay? So pilih kawan-kawan yang baik sangat penting. Sebab kawan-kawan ni akan bantu kita. Okay, satu lagi teknik yang saya selalu guna ialah study group. Adik-adik kena mula cari kawan-kawan yang bagus untuk kita study sama-sama. Jangan study seorang-seorang. Study seorang-seorang jadi alamatnya jadi nelayan lah semua. Tahu nelayan? Bukan nelayan tu salah. Ke laut. Ke laut lah semua. Kan syok sendiri belajar, rasa bagus, last sekali keluar masuk exam, dewan exam seorang-seorang. Okay, pengalaman saya sampai saya guna waktu master ialah saya cari kawan-kawan untuk study group, belajar sama-sama, nak masuk kelas sama-sama, nak masuk dewan periksa doa sama-sama, keluar review sama-sama. So itu antara yang saya boleh kongsikan. Dan jangan takut tentang kerja. Kerja macam-macam ada. Cuma macam mana kita meletakkan diri kita. Sebab modal termahal satu bisnes bukannya duit. Modal termahal apa dia? Apa dia modal termahal? Modal termahal ialah diri kita sendiri. So kerana diri kita, kita boleh letakkan berapa harga kita. Okay, memang betul semua tu rezeki daripada Allah. Tetapi asbab usaha kita kan. Tengok kawan-kawan, kakak-kakak, abang-abang yang dah berjaya, masing-masing ada jawatan yang besar-besar sebab saya percaya sebab diri dia sendiri orang menilai dia. Orang akan menilai kita. Tak payah sibuk-sibuk letak harga pun. InsyaAllah ada terbaik untuk kita semua rezeki kita. Okay, terima kasih semua. Terima kasih pada pensyarah-pensyarah yang mengajar kami satu masa dulu sampailah kami jadi orang yang lebih dewasa saat ini. Terima kasih adik-adik semua. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita. Okay, tambah sikit. Okay, mungkin adik-adik biasa dengar Radio Aikim kan, yang dengar zikir. So, La ilaha illallah, La ilaha illallah, ataupun tasbih kafarah. Subhanakallah. Banyaklah beberapa zikir tu suara saya dan tim saya. Majoriti ialah bekas pelajar jabatan dakwah yang memilih salah satu teknik yang memberi manfaat iaitu memberi orang untuk mengingatkan orang untuk berzikir. Itu salah satulah. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terbaik kita punya alumni semua. Seterusnya alumni seterusnya saya menjemput, silakan jika ada yang sudi untuk memberi kesempatan 2 kata lagi. Mr. Kim. Mr. Kim ke? Silakan. Saya nak cakap apa Abang dengar tak? Dengar? Dengar. Ikut dengar kau? Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Hakim bin Abdul Aziz. Boleh panggil Hakim. Tak payah panggil abang sebab saya baru je habis 2020. Umur pun muda lagi, 23. Saya graduan yang tak tahu konvo bila, 2020. Antara insan-insan yang tak boleh nak konvo tahun ni. Saya nak cakap apa Jaya Kemal lah? Boleh maklumkan tak? Saya Abang Hakim, Allah. Bonda nak tahu pengalaman sampai boleh jadi apa nama ni? Untuk makluman syarah, Cik Sediakan pula. Syarah, adik-adik junior saya kata. Saya sekarang sebagai fellow perdana kepada Menteri Wilayah Persekutuan Yang Berhormat Tan Sri Tuan Planner Haji Anwar bin Musa di Kementerian Wilayah. Sekarang saya dekat Putrajaya, Cakap Utara. Pengalaman tu taklah sebanyak Abang Alang tadi. Abang Alang tadi hebat lagi lah perdana. Saya asal daripada Kedah. Saya alumni juga Nilam Puri.
tahun 2015-16. Asas Pengajian Islam di Kelantan. Kemudian masuk ke Jabatan Dakwah dan Pemain Ihsan 2016 sehingga 2020. Pengalaman tak banyak, tapi alhamdulillah cukup mendewasakan saya dan mengajar saya dan membantu saya sampai hari ini. Masa Nilam Puri, saya merupakan jabatan kuasa tengah college dan masuk UM, saya dilantik Presiden College Kedaman ke-7, Presiden dan beberapa projek lagi. Saya kurang, masa tahun 1 dan tahun 2 saya kurang aktif di jabatan sebab saya VC saya di tempat lain. Tapi tahun ketiga saya balik sahaja daripada Turki, exchange program di Turki, saya aktif di jabatan. Nak kata aktif tu taklah seaktif rakan saya lain. Cuma aktif juga. Minta maaf saya pakai mask. Saya hari ni dekat sini kena pakai mask sebab banyak orang datang. Antara pengalaman lain saya taklah katakan saya hebat, tapi nak mencapai sesuatu benda yang tinggi, kita kena ada impian, satu. Yang kedua, kena ada pengorbanan. Itu antara benda yang sangat penting. Impian tu macam mana? Masa saya nak masuk UM, masa degree, parents saya tanya saya, apa yang nak dekat UM ni kan? Saya cakap satu je, saya nak dekan setiap semester, saya nak jadi presiden college ataupun MPP. Saya kata saya nak jadi MT untuk JTK ataupun MPP dekat UM. Kemudian saya nak jadi inspirasi kepada orang-orang dekat UM. Dan alhamdulillah, yang ketiga tu tak adalah inspirasi saya pun. Tapi alhamdulillah, bolehlah dibanggakan untuk peringkat saya. Jadi pengalaman daripada itu impian. Impian ni kena ada. Yang kedua, pengorbanan. Pengorbanan ni banyak. Pengorbanan masa, pengorbanan ahli keluarga, pengorbanan cinta, pengorbanan kawan dan banyak lagi. Masa ni lah yang paling cabaran untuk saya. Sebab apa tahu? Saya balik kelas, malam saya sibukkan diri dengan aktiviti di college. Saya cuba jadi visible. Saya cuba ada di depan orang. Supaya orang nampak, kita ni boleh buat kerja. So apa, saya meletakkan saya tak ada apa-apa. Jadi, saya kena ada apa-apa melalui orang kenal saya. Kenal saya tu macam mana? Kita buat kerja lah. Bukanlah kita bodek ke apa tak. Kita buat kerja. Itu pengorbanan daripada segi masa. So apa? Dekat kelas, belajar penat. Dekat aktiviti college penat juga. Tidur pukul 2, pukul 3. So esoknya kelas saya pula, jabatan dakwah ni, dia api ni dia glamour sikit, kelas pukul 8 pagi. Pukul 8 pagi ni kelas yang paling sangat mencabar. Tapi alhamdulillah saya tak pernah ponteng. Itu tips untuk adik-adik semua, jangan ponteng kelas. Saya selalu juga pesan dekat yang biasa dengan saya selalu pesan, kelas jangan ponteng. Kemudian pengorbanan daripada segi kawan-kawan. Kawan-kawan ni macam mana? Kita sedia maklum, kita ada banyak kawan. Bila kita aktif satu tempat, kita ada kawan sini. Kita aktif di jabatan, kita ada kawan sini. Kadang-kadang kawan ajak kita keluar ke, ajak kita study ke, ada komitmen lain. So kat situ pun kena korban. Pengorbanan yang sebenarnya pengorbanan keluarga. Keluarga ni macam mana tau? Kita tak boleh nak balik bercuti lama kat kampung. Sebab ada komitmen di UM. Tapi kena berbincang lah dengan keluarga, bagi tahu, minta maaf, tak boleh balik dan sebagainya. Sebab ada komitmen. So keluarga pun kena faham. Tapi apa-apa pun, utamakan keluarga. Jangan anggap keluarga tu tak penting. Kalau ada benda-benda yang ada kematian dan sebagainya, baliklah kampung. Janganlah masuk bandar terus kita culture shock kan. Apa lagi Kemal nak tanya? Dia kena ada soalan Kemal baru Ana boleh jawab. Kalau tak ada soalan, tak boleh jawab. Rasanya tak ada pelekot. Ke ada Najwa. Cinta pun tak ada. Abang Kimball kita tak bercinta. Oh ya ke? Cik Khalil ke siapa-siapa tu, nak tanya apa-apa tanyalah. Saya sudah tanya. Kalau nak nombor saya untuk tanya apa-apa pun boleh ambil nombor saya. 012-925-2311. 01, nanti saya tulis kat sini. Ada apa-apa nak tanya ke apa kan. Yang lain tu, pengalaman lain. Saya pergi ke exchange program. Pertukaran pelajar di Turki, alhamdulillah. Selama lebih kurang lah plus minus 6 months. Kemudian
Apa lagi, saya volunteer program dekat Thailand. Ada seorang hamba Allah kat sini pun, Irfan, juga ke Thailand, ajar anak-anak Thailand bahasa Melayu. Kemudian saya juga ada join satu volunteer program dekat dekat Netherlands. Kemudian saya menjadi panel International Conference di Universitas Nasional Indonesia 2017 dan panel International Conference di Turkey 2018. Yang lain tu apa? Saya masuk juga seni, saya masuk Borea, saya masuk teater, saya bersukan juga. Banyaklah bolehlah. Kemudian balik pada Turkey, kita buat booth, alhamdulillah JDKM menang booth terbaik, keseluruhan terbaik pada 2000 apa Najwa? 2019 kan Najwa? Ya. 2019 kan? 2019. Masa tu Nisa lah sebagai pengarah dan saya membantu beliau. Alhamdulillah kita menang dua kategori. Post interaktif dan keseluruhan booth kita menang. Sebab rasanya JDPI tak pernah menang. Tapi kita menang itu memang satu kemenangan yang sangat hebat lah. Apa lagi ya? Dan seterusnya saya amat berterima kasih lah kepada para pesyarah JDPI yang banyak membantu dan doa, dan juga rakan-rakan cik semua saya, rakan-rakan saya yang saya amat rindui. Saya rindulah dia orang. Banyak bantu saya, banyak memahami saya. Terima kasih. Okey, untuk adik-adik jangan rasakan kursus-kursus dekat Jabatan Dakwah ni tak penting. Sebenarnya kan, ni pengalaman saya praktikal di Kementerian Dalam Negeri. Saya ambil subjek bonda tau. Subjek bonda media cetak, saya ingat lagi. Dekat subjek media cetak tu, kita ada buat macam mana nak edit transkrip tau. So bila di Kementerian Dalam Negeri, saya mula-mula saya ingat media cetak tu satu benda, bila je aku nak guna benda ni kan, aku bukan jadi editor pun. Tapi masa saya intern di KDN, adalah majlis fatwa dengan ahli penyemak Al-Quran Malaysia, ada semak transkrip Al-Quran. Dan kaedah semakan tu sama seperti mana media cetak yang kita belajar tu. Jadi saya tak kekok. Saya tahu, ini cara potong dia sebab nak edit. Jadi benda tu berguna tak sebenarnya. Itu media cetak. Kursus-kursus lain seperti kaunseling, psikologi, sangat penting. Penting tu macam mana awak akan, bila awak nak turun ke lapangan, awak tahu macam mana awak nak buat public relation. Macam, okey, orang ni macam ni. Macam mana kita nak approach dia, macam mana kita nak bantu dia. So, kursus-kursus jangan ingat, alah aku Jabatan Dakwah senang je. Tak ada benda yang senang kalau tak ada usaha. Itu maksud saya. So, kepada adik-adik tak semestinya tahun 1, tahun 3, tahun 2, tahun 4, jangan fikir subjek kita senang. Subjek kita tak senang sebenarnya. So, itu sahaja kot daripada saya. Saya tak tahu nak cakap apa. So, bonda, ada apa-apa ke bonda? Saya nak kena share lagi bonda. Saya tak tahu nak cakap apa. Saya segan sebenarnya. Okey, cukup setakat ni, kita bagi peluang orang lain pula. Alright, terima kasih semua. Assalamualaikum. Cuba jangan jemulah bersama jabatan kalau diperlukan. InsyaAllah bonda saya minta maaf tak dapat buat balik APD dekat bonda, dekat jabatan. Tak apa, cukup lah tu. Terima kasih diucapkan kepada saudara Hakim. Seterusnya kita beri laluan kepada mungkin alumni terakhir. Cukup benda 3 orang. Siapa yang ada lagi? Faisal, cuba Faisal. Faisal ada tu? Faisal. Ada ke Faisal? Ni ramai guru ni, dia sibuk peluang masuk kelas kot. Ni Sofiah ni. Boleh. Abdul Basit. Silakan. Kita bagi peluang mana yang boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sejahtera untuk bonda tercinta, pesyarah-pesyarah, para alumni.
Okey, perkenalkan diri, saya Sophia Abdul Basit, pelajar graduate tahun lepas 2019, Alhamdulillah. Dan pesanan untuk adik-adik, selamat datang. Kepada senior-senior pun, selamat kembali ke SEM baru. Jadi apa yang dikongsikan kepada alumni-alumni kita tu memang sangat diperlukan untuk kita start up untuk permulaan SEM. Memang perlu dipraktikkan kepada semua pelajar-pelajar. Dan saya tak nak cakap banyak, cuma saya nak bagi ucapan, nak bagi satu tips kalau berada kat UM ni. Kita ni golongan mahasiswa dan akan banyak sangat program-program yang sampingan yang dapat menambah nilai diri dalam diri kita. Contohnya macam program-program macam mana nak edit video, macam mana nak kita berhadapan dengan orang, macam ilmu-ilmu sampingan selain daripada jabatan ada, jabatan buat. Jadi ilmu-ilmu yang ada di sekitar universiti tu kita patut manfaatkan selama mana kita bergelar mahasiswa. Jadi kalau lepas dah habis, dah tak ada gelar mahasiswa tu, tiket nak masuk ke mana-mana bidang ilmu ni menjadi lebih mahal. Dan kita perlukan modal lebih. Jadi kalau sekarang ni mahasiswa kita modal kita kurang, tapi kita kena kontributkan masa kita dengan perkara yang lebih berfaedah, insya-Allah. Jadi rebut peluang sebaiknya sebab banyak sangat program-program bermanfaat di universiti. Untuk adik-adik baru dan semua pelajar JDPI, selamat maju jaya. Semoga lepas ni kita terus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat, insya-Allah. Dan itu saja. Ada soalan apa-apa ke? Saya ni sekarang ni sebenarnya saya sedang mengusahakan tadika dengan taska, alhamdulillah. Jadi banyak masa kita berkomunikasi dengan parents, dengan kanak-kanak sekarang. Jadi alhamdulillah apa yang saya belajar dekat U, apa yang bonda tunjuk ajar masa saya buat thesis saya dengan Dr. Fakrul, semua sangat-sangat membantu. Dan alhamdulillah kami punya tadika pun ada banyak improvement yang kita boleh praktikkan apa yang kita belajar kat universiti dahulu, insya-Allah. Itu saja tips saya. Rebut peluang, kurangkan hiburan. Kita perbanyakkan isi kita dengan perkara-perkara ilmiah, insya-Allah. Pilih kawan, itu yang penting. Sebab kita dah habis sekolah ni, kita rasa macam alah ruginya kalau tak pergi tambah ilmu berkaitan dengan financial ke, image ke. Benda tu kalau sekarang dah kita nak masuk, tiket tu makin mahal. Dulu masa you dapat percuma, sekarang semua berbayar. Jadi rebut peluang dan pilih ilmu yang betul. Rujuk balik dengan pesara-pesara kita, insya-Allah. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada alumni. Okey, itu semua yang 3 orang adalah alumni JDPI. Untuk makluman semua pelajar-pelajar baru, majoriti lepasan jabatan JDPI ni adalah graduan first class. So diharapkan kecemerlangan itu memberi pembakar semangat, menjadikan satu pembakar semangat untuk pelajar-pelajar baru maupun tak kisahlah pelajar baru ataupun pelajar yang masih ada untuk meneruskan kecemerlangan yang jabatan dapat selama ni. Okey. Tuan Ikmal, tambah sikit. Ya, silakan. Okey, untuk adik-adik dan senior junior, salah satu kemenjadian jabatan dakwah tidak lain tidak bukan ialah aktif dalam jabatan. Yang ni sangat penting. Pesyarah-pesyarah ni dia tugas mereka nak mendidik, mengajar kita dalam kelas. Tetapi nak implement, nak apply, senior-senior saya harapkan boleh membantu junior. Macam mana zaman kami dulu, kami selalu tidur kat jabatan, dekat lajnah.
Nanti adik-adik bila masuk ke UM, adik-adik akan melalui banyak program-program. Sama ada berbentuk masyarakat, kaunseling, media dan sebagainya. Tolong involve dalam jabatan juga. Selain daripada sibuk dengan persatuan-persatuan mahasiswa, ataupun palapis, ataupun kolej. Sebab di jabatanlah yang akan kita, alumni yang kuat. Saya nak cakap ada 2 alumni saya yang kuat. Satu alumni jabatan, tiga. Satu alumni jabatan, kedua alumni Nilam Puri, ketiga alumni palapis. Alumni kolej kelima ada tapi surau. Yang kolej ramai-ramai yang dengan kaki sukan. Saya main sukan banyak. Macam-macam main. Tapi semua tu just kawan je. Kawan kat Facebook je. Jadi tolong aktifkan jabatan sebab di sini kita punya ukhuwah sangat kuat. Dan macam Tuan Amir, Wali Ikmal, semua ni kan kita jumpa dulu masa dekat lajnah kan. Kalau tak turun lajnah, jadi adik-adik kita, akak-akak kita, abang kita pun tak kenal dan tak tahu kita punya manfaat tu. So ingat, manusia terbaik ialah yang banyak memberi manfaat. Alright, terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada semua alumni yang sudi memberikan sepatah dua kata kepada pelajar-pelajar baru. Ya Bonda, jika ada apa-apa. Pelajar baru pula. Kita nak dengar suara pelajar baru. Nak dengar pelajar baru Silakan. Pelajar baru boleh tunjukkan muka ke? Tunjuk muka, buka kamera, Bonda nak tengok. Nak kenal-kenal. Jangan malu-malu. Al-Falil. Alhamdulillah. Lagi? Ni Aidil. Daripada mana Aidil? Boleh perkenalkan diri sikit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Aidil. Dulu belajar ambil STPM tingkatan 6. Di Selangor. Selangor tu luas. Di Kolej Islam Sultan Alam Shah, Kisas. Moga boleh beri nasihat pada dan teguran insyaAllah. Asal dari mana tu? Ya? Asal. Asal Johor. Oh. Kenapa pilih jabatan dakwah ni? Ke pilihan yang keberapa ni jabatan dakwah ni? Dia bukan pilihan pertama tapi dia atas juga pilihan kedua. Pertama pendidikan tak lepas. Sebab apa? Sebab apa pilih? Pertama atas nasihat keluarga. Akak saya lah. Itulah. Bagus. Lagi Terima kasih Aidil kerana sudi bersama kita pada hari ini. Terusnya dipersilakan jika ada. Izahir tu siapa tu? Izahir. Korea. Korea. Bukan Korea. Ajar Alkis. Maziah nama Maziah. Tu Korea seorang lagi. Nur Azrul Irfan ni Korea juga. Ramai peminat Korea kita kat sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan perkenalkan diri. Wajahmu. Okey, nama saya Nur Izzah Atira binti Ismail. Saya lepasan STAM dekat Selangor, Sekolah Agama Menengah Tinggi Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Ni senior ni. Itu junior. Okey. Saya pilih kos Usuluddin ni pilihan ketiga. Pilihan 1 dengan pilihan 2 pendidikan tapi tak dapat. Saya okey je dapat kos Usuluddin ni. Memang cita-cita nak jadi penceramah bebas pun. Alhamdulillah. Bagus. Berada di jalan yang benar ni. Mohon tunjuk ajar saya. Okey. Okey dah. Okey, selamat belajar. Apa lagi? Seorang lagi?
Seterusnya kita dah dengar apa STPM. STAM ada ke? Wakil STAM, wakil Nirampuri. Ada. Nirampuri pula lah yang belum. STAM dah ada, STP dah ada, Nirampuri seorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Akif. Okey. Okey, Akif. Nampak saya tak? Nampak. Handsome. Okey. Kat mana ni? Jadi saya kenalkan diri saya, Ismi Wan Akif Hakiuddin. You guys can call me Akif lah. Jadi the first thing first, saya daripada diploma. So diploma yang sebelum ni saya ambil diploma in Contemporary Islamic Science dekat International Islamic College dekat Gombak. Okay, jadi my selection ni is my first choice lah. So nak cakap kenapa pilih JDPI, mungkin ni jalan bagi saya dan mengharapkan yang terbaik lah. Dan juga saya nak mencuba something new. So yeah, itu je lah. So saya daripada Terengganu by the way. Daripada Terengganu. InsyaAllah pilihan yang tepat. InsyaAllah. Terima kasih. Alright. Sama. Diploma dah, STAM dah, STPM dah. Mana Nirampuri ni? Nirampuri tak ada ni. Mana Nirampuri ni? Jangan buat malu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nirampuri. Salam. Aisyah Humaira. Okay, silakan. Minta maaf tak boleh buka video. Okay, nama Nur Aisyah Humaira dari Asasi Nirampuri. Okay, asal Kedah. Ya, Najwa Halim. Ya, kita ada geng. Sungai Tani. Okay. Baik-baik lah. Stay safe. Lagi jabatan dakwah, third choice, first dengan second pendidikan. Actually dari asasi lagi minat dakwah ni. Memang adalah buat research tentang dakwah ni, apa subjek apa semua tu. Tapi disebabkan hasrat mak ngayah suruh ambil pendidikan, so kita letaklah hasrat mak ngayah first dengan second dulu kan. And third and so on letak minat sendiri. Tu dapat dakwah yang saya minat lah, alhamdulillah. Itu je, insyaAllah. InsyaAllah kita akan terus berkenalan. Cik Holil keluar masuk ni. Selamat belajar. Okay, senior pula. Wakil senior. Afiq nak cakap apa ke? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi pelajar tahun 1 dah kenal saya tadi sebab ada sesi kita tadi. Jadi saya kenalkan baliklah, nama saya Muhammad Afiq bin Azman. Boleh panggil Afiq, pelajar tahun 3. Jadi nak ceritanya banyak pengalaman dalam dalam jabatan dakwah ni. Di mana yang kita tahu dalam jabatan dakwah ni kita dapat lebih banyak kepada kemahiran. Sebab apa? Dalam jabatan dakwah sendiri pun kita ada lajnah, iaitu persatuan kita sendiri. Jadi adik-adik boleh try join program-program kita sebab untuk tahun depan kita akan serap untuk jadi exco. Sebab kalau kita tengok sendiri, kita dalam lajnah ada exco akademik. Siapa yang minat multimedia, ada exco multimedia. Yang mana pandai guna Adobe Photoshop dan sebagainya, bolehlah join dalam exco multimedia tu kan. Jadi apa yang saya nak cakap, sebagai sini anda telah melakukan pilihan yang tepat, terutamanya yang ada hasrat untuk menjadi motivator. Macam saya sendiri pun memang ada hasrat niat dalam hati untuk menjadi motivator. Itu sebab saya meletak pilihan pertama sewaktu diasasilah jawatan dakwah adalah pilihan yang pertama. Jadi kepada sesiapa yang berminat untuk menyebarkan dakwah melalui media ataupun yang berminat dengan psikologi, memang inilah tempat dia sebab kita ada seperti mana yang kita tahu tadi, macam bonda, Puan Rodah,
dia lebih kepada bahagian media, jadi boleh menuntut ilmu dengan bonda. Kalau daripada psikologi pula kita ada Dr. Yus, Dr. Yus dan ada doktor yang lain lah dan pelbagai lagi. Dan untuk pengucapan dakwah pun kita ada juga, bagaimana kita nak berucap di halayak ramai pun kita boleh dapat juga daripada subjek-subjek jabatan lah. Jadi tanya sekali lagi kepada pelajar tahun 1 dengan pemilihan ni. Jadi seperti mana yang kita tahu, apa harapan saya adalah semoga dapat belajar dengan baik, dapat menyertai program-program lajnah dan dapat menonjolkan dirilah, sebab ini peluang yang terbaik lah kiranya. Sebab walaupun lajnah nampak kecil, tapi sebenarnya banyak sangat peluang yang terbaik boleh dapat melalui lajnah. Dan insyaAllah sebagai saya wakil daripada lajnah akan menyediakan pelbagai aktiviti lah untuk adik-adik supaya dapat memantapkan lagi kemahiran di samping kita menuntut ilmu di Universiti Malaya nanti, insyaAllah. Jadi next boleh kepada yang lain lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita bagi peluang seorang lagi alumni, Amirul. Ada ni dari mana? Ustaz Faisal mana? Ustaz Faisal tadi? Ini seorang okey, innovator ni, innovator. Maaf bonda tadi ada masalah teknikal sikit. Lagipun saya baru masuk kan dalam grup ni, jadi nak tak tahu lagi lah macam mana grup ni berlangsung. Terima kasih bonda Dr. Norazah kerana menjemput saya untuk bercakap sikit. Pertama sekali saya ucapkan tahniah lah kepada adik-adik kita kerana memilih Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Jabatan ni sangat saya seronok lah sampai sekarang. Kenangan manis dalam hidup saya yang melekat adalah kenangan-kenangan di Jabatan Dakwah. Jadi kepada adik-adik yang baru masuk, kita binalah kenangan-kenangan di Jabatan Dakwah. Antara kenangan manis adalah yang dapat jodoh. Dapat jodoh. Jodoh pun dari Jabatan Dakwah. Teater tu sangat berkesan lah pada saya. Dan sampai sekarang kita skill-skill yang kita dapat dari Jabatan Dakwah tu kita gunakan sepanjang pekerjaan saya lah. Sekarang ni saya sebagai guru di MRSM dan dalam masa yang sama saya juga sebagai Microsoft Certified Educator. Jadi daripada bidang-bidang media dakwah tu dia berkembang, saya dapat alhamdulillah di peringkat antarabangsa lah sekarang sebagai Microsoft Certified Educator. Dan kalau ada praktikal, yang kelebihan Jabatan Dakwah ni kita ada praktikal, pilihlah tempat yang susah-susah sikit supaya kita dapat pengalaman yang lebih lagi. Akhir kata dia saya, selamat berjuang di medan dakwah. Itu saja bonda. Okay, terima kasih Faisal. Terima kasih. Ada tambahan, ada yang tanya lajnah tu apa. Okey, untuk pengetahuan adik-adik, lajnah ni adalah salah satu persatuan yang ada di Jabatan Dakwah lah, yang dinamakan Lajnah Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Okey, itu secara ringkas je lah. Okey, wallahualam. Lajnah ni penting untuk pelajar di jabatan menyertai, sebab di kelas kita ada teori dan juga beberapa assessment yang dilaksanakan dalam dalam kursus di jabatan adalah bersifat amali. Lajnah ni fungsinya adalah menggerakkan projek amali itu. Apa sahaja aktiviti yang berkait dengan praktikal, kita gunakan lajnah berfungsi untuk menggerakkan aktiviti dakwah itu. Maknanya di kelas kita ada teori, lajnah bergerak berdasarkan teori-teori yang dipelajari. Jadi buatlah aktiviti-aktiviti yang menarik, macam Ustaz Faisal kata tadi, cari aktiviti-aktiviti yang mencabar. Kita pernah tahun lepas kita pergi ke Sabah bersama anak-anak Palauh mana yang sempat. Dengan kerja sama kelab Mantap Da'i. Alumni ni ada satu kelab sebenarnya telah ditubuhkan. Alumni ada kelab Mantap Da'i. Jadi lajnah kalau nak beraktiviti bolehlah bekerja sama dengan alumni
Dan harap alumni yang dah keluar baru ni pun sertailah kelab itu. Mudah-mudahan dengan adanya penyertaan dengan kelab ni, alumni ni boleh membantu, menyumbang untuk pergerakan dakwah kita. Bukan sahaja gerakan dakwah yang dilakukan oleh lajnah sendiri, bahkan di mana-mana ahli-ahli dalam kelab itu nak melakukan aktiviti. Ya, InsyaAllah. Jadi kelab boleh membantu lajnah lah untuk sebarang aktiviti. Sebab pelajar kita sebenarnya bertebaran di luar sana. Pergi Sabah, berjumpa alumni di Sabah. Jadi kita boleh buat aktiviti di sana. Tak ada masalah sebenarnya. Nak pergi Kedah, kita ada alumni di Kedah. Buatlah aktiviti di sana. Pergi Kelantan, ada alumni di Kelantan. Jadi kita boleh mengkolaborasikan aktiviti dakwah kita dengan alumni yang ada, dengan kerjasama alumni tersebut, supaya apa yang kita laksanakan itu adalah satu aktiviti yang boleh memberi kita manfaat lah ataupun cabaran tadi untuk pelajar-pelajar di jabatan. Itu pentingnya lajnah tu sebenarnya. Jadi harap-haraplah tahun ni lajnah walaupun kita bekerja di rumah, belajar dari rumah, tapi cubalah buat program. Sebab kita boleh keluar kan, boleh buat aktiviti. Jadi tak bolehlah lajnah senyap, you duduk rumah diam kan. Buat aktiviti kecil yang mungkin 10 orang, 15 orang, buat satu aktiviti dakwah di luar sana dengan kerja bersama mana-mana. Kita NGO pun ramai kat sana, alumni kita ramai yang bergerak dengan NGO. Contohnya Maisarah Liang, dia aktif dengan makma dia. Lagi mana? Saya rasa di sana ramai. Tirah Mirza daripada Sabah juga. Tirah Mirza ni apa? Student baru ke? Student baru. Jadi di situ sebenarnya cabaran itu berlaku. Siapa yang pergi ke Sabah baru ni, ada lagi ke? Ada di sini dia akan merasailah suasana itu. Jadi pentingnya aktiviti itu bersama masyarakat supaya merasai satu kelainan dalam dunia dakwah ni. Mungkin lepas ni pergi Sarawak ke? Di Sarawak pun kita ada alumni. Jangan bimbang. InsyaAllah ada. Okay, ada lagi? Apa lagi? Tu Alang kata zaman dia main dengan orang asli. Ada satu zaman tu dia main berdakwah di Kemboja pun ada. Kemboja. Cari dana. Satu cari cabarannya cari dana lah, memang kerja dakwah cari dana untuk pergi berdakwah. Tanpa dana payahlah kan nak pergi luar, kalau setakat persekitaran tak masalah. Boleh cari sebenarnya. Boleh guna nama kelab untuk membantu. Tu orang Singapura datang tu. Siapa nama orang Singapura ni, lupa dah. Apa nama ni? Jadi boleh gunakan untuk cari buat aktiviti bersama. Di Singapura pun tak boleh buat aktiviti. Boleh. Kalau nak buat aktiviti pun boleh. Tapi Singapura ni dia orang dari segi aktiviti dakwah ni dia tak begitu bebas sangat. Dia ada terikat dengan Majlis Agama Islam Singapura. Dan gerakan, sebab dia negara sekular, jadi gerakan dakwah dia agak terhad sikit lah. Okay, ada apa-apa lagi? Iqbal? Semua dah dapat kursus masing-masing? Dah daftar ke? Ni pelajar baru, dah daftar ke? Kalau ada masalah pendaftaran kursus, boleh tanya senior, lajnah akan aturkan. Ada interaction dengan European tak? Aisyah bertanya. Maksudnya apa? Interaksi yang macam mana? Okey, kita ada satu lagi program outbound. Outbound ni tapi sebab COVID macam ni, dia outbound dihentikanlah, ditangguhkan. Tapi insyaAllah untuk pelajar baru mungkin 3 tahun lagi ataupun 2 tahun lagi kalau isu COVID ni selesai, sebenarnya peluang untuk keluar negara sama ada secara 2 minggu paling cepat pun dan paling lama 1 semester. Bila 1 semester tu dalam 4 bulan atau 6 bulan kot outbound itu, dan boleh ambil subjek di sana sebagai kursus elektif luar fakulti.
dia boleh transfer kredit lah. Jadi pengalaman tu cukup bagus sebenarnya, macam Hakim sendiri dia pergi Turki. Kemudian ada siapa yang pergi ke Korea, ada yang pergi Korea. Jadi itu adalah pengalaman yang baik. Ada yang pergi Indonesia pun ada. Setakat ni lah. Jadi gunakanlah peluang outbound tu dengan sebaiknya. Walaupun kena cari duit sendiri sebahagiannya. Sebahagiannya disponsor oleh universiti. Tapi insyaAllah yang pergi tu akan dapat manfaat yang baik lah. Apa lagi yang nak ingin tahu? Interaction European. Setakat ni di Eropah, di Turki je lah kita pergi kan? Tempat lain tak pergi lagi. Kita ada alumni Dr. Umur Hani yang sekarang ni sebagai pensyarah di Akademi Pengajian Melayu. Jadi beliau ni dah buat PhD di Korea. Tengok hebatnya pelajar kita. Alumni kita hebat-hebat belaka ni. Dia buat PhD di Korea. Kemudian sekarang sebagai pensyarah di Akademi Pengajian Melayu. Rezeki dia di situ, bukan di Jabatan Dakwah. Kita juga ada alumni pensyarah di UKM, Jabatan Dakwah di sana, Dr. Siti Jamiah. Kita juga ada alumni pensyarah di UKM, ada 2 orang. Seorang lagi Dr. Rosmawati, dia ambil dia bidang media dan komunikasi di sana, di Jabatan Dakwah. Kemudian di USM pun ada, kita punya alumni, Dr. Saya nak sebut nama dia payah, apa entah nama, susah nak sebut, Ezriani ke apa nama dia, tak ingat dah. Di USM, sebagai pensyarah. Mana yang berminat dalam bidang sebagai pensyarah ni, sebenarnya bidang kita pun ada, boleh ke depan. Di jabatan sendiri kita ada 2 orang dari Jabatan Dakwah, iaitu Dr. Nurul Husna dengan Dr. Syahidah. Mereka ni membuat fast track daripada BA terus lompat ke PhD. Syaratnya pointer kena 3.7 ke atas. Jadi mohonlah, mohon boleh fast track PhD. Kalau dapat skim slide, boleh keluar negara. Kalau tak dapat, duduk je lah dalam negara di UN saja. InsyaAllah. Kita juga ada di Sabah, Ilim Sabah di Kundasang tu, bunda baru balik dari sana. Bertemu dengan alumni kita di sana. Dia dah jadi pengarah di Institut Latihan Islam Malaysia di Sabah. Kita tengok orang hebat-hebat di sana. Nak buat aktiviti boleh pergi di Sabah, buat kat Ilim pun boleh. Kita jemputlah mana-mana, kita buat aktiviti di Ilim. Boleh dapat tempat percuma kat sana, kita minta lah Ustaz Samsuri semua tempat kan. Carilah yang lain, makan-makan kan. InsyaAllah. Yadim di Sabah pun kita ada kontak, kita boleh. Biasanya Yadim di Sabah setakat nak bagi makan minum tu tak ada masalah. InsyaAllah. Apa lagi? Hakim kata di Eropah JDPI belum pergi, tapi ada outbound Spain, Australia, UK, France. Jadi boleh inilah. Sebab kadang outbound ni dia ada offer daripada universiti, dia offer dan kita pelajar boleh mohon. Tak kira daripada fakulti mana yang offer, boleh je menyertai sebab kita dah ada MOU dengan mereka. Jadi peluang itu kita boleh sertai. Tak semestinya Jabatan Dakwah yang buat. Apa lagi? Ada lagi ke? Okay, jika tak ada apa-apa bunda, kita dah berada di pengakhiran. Kita dah nak tamat dah sesi bersama dengan jabatan ni. Apapun beribu-ribu ucapan terima kasih saya hulurkan khususnya buat bonda kita yang sudi bersama dengan kita. Seterusnya pensyarah-pensyarah, Dr. Fakrul, Dr. Said, pembantu takbir kita, serta Puan Rohani.
alumni-alumni yang sudi meluangkan masa untuk berkongsi pengalaman kepada pelajar-pelajar baru, seterusnya pelajar-pelajar yang sedia ada. Dan sebelum saya terlupa, pelajar-pelajar baru boleh juga mengikuti media sosial jabatan, IG, username nanti kita akan kongsikan, JDPI_UM untuk Instagram, dan page jabatan di Facebook. Okey, nanti kita akan masukkanlah kepada pelajar-pelajar baru ni, kita akan masukkan ke dalam grup WhatsApp yang official punya. Memang semua pelajar-pelajar ada dengan pensyarah-pensyarah. Kita akan kongsikan link nanti. Jika tak ada apa-apa, kita akan akhiri sesi bagi kali ini. Sebab pelajar-pelajar akan mula rehat pada pukul 1. Kalau ikut jadual tentatif yang diberikan ni, kita akan, pelajar-pelajar ni akan rehat pukul 1 dan akan sambung semula pada 2.30 bersama dengan PMA dan bahagian ijazah dasar. Maka dengan itu saya rasa tak ada apa lagi. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siapa yang ada masalah daftar subjek tu boleh bertanya dengan CC-nya. Kalau ada yang masih ada masalah dalam nak daftar subjek ke, boleh berjumpa ataupun boleh bertanya.